Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Serahkan amanah kepada yang pakar. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan agar semua 59 ahli Dewan Undangan Negeri itu mempamerkan politik matang dan memberi kerjasama kepada kerajaan demi kepentingan negeri dan rakyat. Baginda menghargai langkah Menteri Besar Perak Datuk Syarani Muhammad yang mengenepikan diskriminasi dalam kalangan wakil rakyat kerajaan dan pembangkang dengan memberi peruntukan yang sama. Titah baginda ia merupakan langkah berani memperkenalkan budaya baharu dalam pentadbiran negeri dan dapat meminimumkan perselisihan politik. Langkah tersebut mungkin satu langkah permulaan yang kecil, tetapi langkah kecil jika terus disuburkan akan membantu melonjakkan budaya politik baharu aras tinggi yang kurang berkonfrontasi sifatnya. Baginda bertitah demikian sempena istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama tahun keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 Perak pada 25 Ogos lalu. Terdahulu baginda yang juga Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah USAS bertitah pandemik COVID-19 yang sedang dihadapi harus menginsafkan pemimpin yang telah diamanahkan untuk melakukan penetapan semula atau riset perkara-perkara yang perlu dalam tadbir urus negara berteraskan keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada yang ahli dalam bidangnya. Baginda bertitah bahawa ahli falsafah Islam Ibn Khaldun 800 tahun lalu dalam karyanya Muqaddimah memberi peringatan bahawa sesebuah tamadun akan runtuh apabila pemerintah gagal melaksanakan keadilan. Sultan Nazrin dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa dunia merupakan gelanggang persaingan pemikiran untuk meneroka, menerima atau menolak kebenaran. Jawatan, pangkat dan kekayaan jangan sampai menukar sifat-sifat mulia insani. Kita sepatutnya mengamalkan sifat merendah diri, insaf sebagai seorang hamba dan sifat bersedia menerima nasihat daripada seseorang yang berkedudukan lebih rendah daripada kita, serta sifat cepat memohon maaf apabila melakukan kesilapan. Terimalah setiap nasihat, lebih-lebih lagi teguran sebagai peringatan untuk menjauhkan kita daripada hanyut dalam khayalan kehebatan. Titah baginda yang dibacakan oleh Pro-Chancellor USAS Jeneral Besar Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin ketika menyempurnakan istiadat convocation universiti itu kali ke-13 yang berlangsung secara maya pada 23 Ogos lalu. Sultan Nazrin juga mengingatkan pemimpin supaya mendalami lubuk hati, menyelami daya fikir agar dapat menginsafi tentang kemungkinan jatuhnya sesebuah identiti politik, kerajaan, negara dan tamadun jika sesebuah negara tidak memiliki cukup persediaan dan kekuatan. Pada zaman silam, ulama mentafsirkan apabila sesuatu bencana diturunkan menandakan kemurkaan ilahi terhadap perbuatan dosa dan kezaliman manusia. Oleh itu, di samping usaha begitu gigih yang diterokai untuk mencari formula mengatasi wabak, manusia wajib meneguhkan iman, menerima sesuatu bencana sebagai qadar yang telah ditentukan ilahi dan berusaha mencari rahsia yang terkandung di sebalik bencana yang diturunkan. Titah baginda. Mari kita luaskan skop titah Sultan Perak ini dari negeri Perak ke seluruh negara. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa negara ini semasa pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional ketinggalan dalam mencari jalan keluar daripada cengkaman COVID-19 berbanding negara-negara lain, termasuk yang lebih miskin berbanding Malaysia dari segi keluaran domestik negara kasar atau GDP. Maknanya, keadaan ekonomi negara kucak-kacir kerana portfolio yang berkait dengan ekonomi tidak diamanahkan kepada yang ahli dalam bidangnya seperti titah Sultan Nazrin. Dalam bahasa mudah, ia tidak dipegang oleh orang-orang yang benar-benar berwibawa dalam mengurus public sector ekonomi atau ekonomi sektor awam dan perkhidmatan awam yang berkaitan. Sebaliknya, ia diberi atas dasar scheme of things atau ghanimah untuk memperkuat kedudukan Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Yassin ketika itu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tentu menyedari perkara ini, walaupun kita tidak mengharapkan satu idea yang genius daripada beliau. Sekurang-kurangnya beliau
diberi peluang untuk memperbaiki kerosakan yang berlaku melalui pelantikan anggota kabinet daripada kalangan yang ahli dengan penuh hemah dan cermat. Menurut pemerhatian pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong, negara kita huru-hara semata-mata kerana para pemimpin politik gabungan pemerintah sentiasa bergelut antara satu sama lain untuk merebut kuasa. Sedangkan sepatutnya, kata beliau, para menteri berperanan untuk menyemak dan mengimbang antara satu sama lain melalui mesyuarat kabinet serta persaingan sihat antara kementerian, di samping menyokong sesama kementerian melalui konsep tanggungjawab bersama. Beliau berkata antara punca utama krisis skandal gegasi 1MDB boleh berlaku ialah kerana Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak turut memegang jawatan Menteri Keuangan. Dengan itu, apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu pengerusi bersatu tidak melantik dirinya menjadi Menteri Keuangan atau mengambil sebarang portfolio tambahan, ujar Chin Tong. Malah, kata pengerusi Biro Pendidikan DAP itu Tun Dr. Mahathir menarik keluar Unit Perancang Ekonomi atau UPE dari Jabatan Perdana Menteri JPM untuk dijadikan sebuah kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri dari keadilan. Malangnya, jom China melihat menteri ini dilantik bukan daripada kalangan yang ahli dalam perihal ekonomi sektor awam, tetapi kerana sebagai menyokong kuat Perdana Menteri ketika itu. Beliau diberi jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri walaupun prestasinya sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi amat buruk. Pelantikan hanya kerana peranannya sebagai perancang langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Jika beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang berkemungkinan akan memegang jawatan Menteri Keuangan, ia umpama harakiri bagi Ismail Sabri. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikanlah sempadan.